Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. InsyaAllah kita sambung lagi pada muka surat 3 ya. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan bermula ilmu tauhid itu ibarat daripada perhimpunan barang yang diiktikadkan, yang dibangsakan kepada agama, yang diambilkan daripada dalilnya yang diyakinkan. Itu ta'rif ilmu tauhid. Gapo dia ilmu tauhid? Hak kita nak belajar ni, dia kata ibarat satu ungkapan, satu sebutan, satu percakapan daripada perhimpunan barang yang diiktikadkan. Dalil tu dia kata mengandungi himpunan-himpunan benda yang kita kena iktikad, yang dibangsakan kepada agama, nisbah kepada agama kita. Maknanya perhimpunan benda hak wajib kita iktikad. Itu agama. Itu tauhid. Jadi gapo dia perkara yang wajib kita iktikad tu, tuan-tuan sekalian. Jadi perkara yang wajib kita iktikad tu, dia kata yakni segala perkara yang bersangkut paut dengan Allah dan Rasul dan perkara-perkara sam'iyah. Itulah perkara yang kita wajib iktikad, dan itulah tauhid kita. Maknanya kita iktikad, yang pertama iktikad kita tentang Allah Ta'ala, yang kedua tentang Rasul, dan yang ketiga tentang perkara yang dibawa datang oleh Rasul yang dipanggil perkara sam'iyah. Jadi dalam ilmu tauhid ni, kita cara bab ketuhanan, kita cara bab kenabian, dan kita cara juga bab al-ghaibiyah, perkara-perkara yang gaib, perkara yang diceritakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua ni dia kata yang dibangsakan kepada agama, yang diambilkan daripada dalilnya yang diyakinkan. Ilmu tauhid kita ngaji ni nak bukan ambil sebagainya tak. Dia ambil daripada dalil yang diyakinkan. Mana dalil yang diyakin? Quran hadis. Dalil dua perkara, satu dalil naqli, dalil Quran hadis, dan satu lagi dalil akli, dalil bahasa akal. Jadi nak ayat kata ilmu hak kita ngaji ni, ilmu sifat 20 ni, hak semua pondok duk ngaji ni, ya ada orang kata bid'ah lah, ada orang kata falsafah lah, gapalah. Sebenarnya ilmu ni diambil daripada Quran, daripada hadis. Nah, kita kecek bab wujud, ada dalam Quran. Kita kecek bab Allah tu berkuasa, ada dalam Quran. Jadi semua sifat-sifat Tuhan, ataupun yang berkait dengan kerasulan, yang berkait dengan sam'iyat tu, bagi hak mari dalam Quran, dalam hadis berlaku tu. Okey, baik. Dan bicara ilmu ini pada zat Allah Ta'ala. Jadi ilmu hak kita nak bicara ni, ilmu tauhid ni, dia membicarakan tentang zat Allah. Tapi kena fahamlah, bukan hakikat zat Allah dah. Sebab kita manusia ni nak tak akan reti hakikat zat Allah. Tak akan reti hakikat zat dia. Cuma gapo dia? Ya kita kena faham tu daripada sekira-kira barang yang wajib baginya, bagi zat Allah. Mana sifat-sifat wajib
bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah bicara ilmu tauhid. Baginya bagi Allah, dan barang yang mustahil atasnya atas Allah. Itu bicara yang kedua. Mana lawan bagi hak wajib, hak mustahil. Berapa sifat mustahil Allah Taala? Sifat mustahil itu adalah sebanyak mana sifat wajib. Sebab mustahil ni lawan bagi sifat wajib. Kalau kita ngaji, sifat wajib ada 20 sifat. Ada 20. Hak itu hak tafsir ni. Okey, ada siapa ulama bila siapa 24 pun ada. Nanti kita akan bincanglah soal tu. Ada hak kata 18. Jadi hak tu macam-macam lah. Jadi kalau kita kata sifat wajib bagi Allah 20, maka lawan 20. Jadi dia sebanyak mana sifat wajib, maka sebanyak itulah sifat mustahil yang lawan bagi sifat wajib saat ni. Jadi kita akan belajar. Dan barang yang harus baginya bagi Allah Ta'ala. Okey, dan pada segala rasulnya demikian juga. Sama juga dengan tentang Rasulullah atau tentang Rasul. Kita akan bincang juga sifat yang wajib bagi Rasul, sifat yang mustahil atas Rasul, dan sifat yang harus bagi Rasul. Jadi kalau kita campur semua agak, hak ni lah orang panggil akidah khamsin ni, aqaid khamsin. Simpulan iman yang 50 ni. Terang kita jumlah tu 50 nah. Jadi pada hak Allah Taala, pada hak Allah Taala, tengok sini. Pada hak Allah Taala 20 sifat wajib. Kemudian 20 mustahil. Kemudian 1 sifat harus. Okey, tak bekar. Okey, sifat harus. Itu pada hak Allah Taala. Pada hak Rasulnya, Rasul berapa? Ada 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, ada 1 sifat harus. Tu jumlah berlaku berapa nah. Jadi hak ni 20 40. Campur 41. Tu 41. 41 sifat. Itu hak tu bagi Allah Taala. Kemudian hak Rasul pula 48 campur 9. 9. Kemudian 41 jumlah dengan 9 tu bilah 50. Jadi hal ni lah orang panggil akidah khamsin, akidah 50. Yang wajib kita kena beriman. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf dak kena tahu, kena reti akidah khamsin ini ya. Simpulan iman yang 50 ni wajib kita kena reti, kita kena faham. Jadi hal tu kita akan bincang soal lah bila masuk bab dia sikit lagi nah. Itu sebagai bayangan dulu. Jadi kalau kita nak mengucap 2 kalimah syahadah tu untuk situlah. Syahadah kita pertama asyhadu an la ilaha illallah. Dalam tu 41. Tu berkenaan dengan Allah Taala 41. Yang berkenaan dengan Rasul ada 9. Itu bilah akidah khamsin. Okey, baik. Jadi dan barang yang harus baginya bagi Rasul ni. Dan pada segala barang yang didatangkan dia barang. Rujuk domain Jadi barang ni klik ke barang balik. Dia ni balik ke barang oleh Rasul seperti hari kiamat dan lainnya lain daripada hari kiamat. Maksudnya inilah hak wajib kita kena reti pada hak Allah Ta'ala-nya 3 perkara, sifat wajib dia, sifat mustahil, sifat harus. Pada hak Rasul pun demikian juga, yakni 3 perkara, wajib, mustahil dan harus. Dan sekarang lagi pada segala barang yang didatangkan oleh Rasul. Mana daripada perkara-perkara sam'iyah. Perkara-perkara yang kita tak nampak. Perkara yang kita tak nampak tapi dia diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gitu.
Dan faedah ilmu ini. Apa ya kita ngaji ilmu ni? Hari ni ramai kata saya ngaji ilmu ni. Tengok molek. Ilmu ni sangat besar faedah dia. Apa dia faedah dia? Dan ilmu ini dapat kemenangan dan beruntung oleh yang mengetahuinya, mengetahui ilmu ini selama-lamanya. Faedah ilmu ni, siapa dapat ilmu ni, siapa ngaji ilmu ni, siapa faham ilmu ni, siapa beramal dengan ilmu ni, dapat kemenangan, dapat kejayaan. Dunia akhirat berjaya. Menang. Dan beruntung, bertuahlah oleh orang yang mengetahuinya selama-lamanya. Bukan sehari dua, selama-lamanya beruntung, selama-lamanya sampai ke akhirat dia beruntung. Bagi orang ngaji, orang faham ilmu tauhid, ilmu akidah ni. Okey, baik. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, ulama kata, wa afdalul ulumi 'alal itlaqi ilmun bihi ma'rifatul khallaqi. Seafdal ilmu secara itlaq. Mana ilmu hak paling baik, paling afdal daripada sekalian ilmu hak ada. Gapo dia? Ilmun bihi ma'rifatul khallaq. Ilmu yang mana dengannya dapat mengetahui Sang Pencipta, dapat mengenali Allah Ta'ala. Itulah ilmu yang paling afdal. Hak lain pun molek juga. Nisbah pada ilmu agama ni, kita kena mengaji. Ilmu fiqh pun kena mengaji furu'uddin. Ilmu tasawuf pun kena mengaji ihsanuddin. Tapi umbi dia, pokok dia duduk mana? Pokok dia duduk pada usuluddin. Sebab tu dia panggil usul pokok. Dia paling afdal, dia paling penting, dia paling utama untuk kita belajar. Jadi kalau kata-kata kita ambil fiqh ni, fiqh. Tapi semaya dak ni. Ada kita ambil fiqh semaya rajin ke apa? Tapi usuluddin kita gagal, mana tak kenal Tuhan, kita sembah ke apa dia? Duk tunggai duk semaya, duk sembah ke apa? Kita bayar zakat tu bayar siapa? Kita kenal kau Tuhan dia. Jadi kalau tak kenal Tuhan, tak kenal Allah, maka segala amalan yang kita buat tu sia-sia, tak ada gapo. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, ilmu ni lah nombor satu. Dan ilmu ni lah juga orang tinggal pada hari ni. Jadi hamba buat baca kitab gini ni, daurah ni, supaya kita khabar balik. Kita sedar bahawa ilmu ni penting untuk kita. Penting untuk kita. Jadi kena ngaji. Tak kira demo, tak. Ustaz dah ke, demo cikgu ke, demo kerja khani ke, demo kerja kapur ke, kerja berapa ke. Hak tu soal kerja tu, hak tu urusan dunia kita. Tapi urusan penting kita untuk akhirat, hak ni kena belajar dulu ilmu usuluddin, nak dikenal Tuhan dulu. Barulah kita boleh kecik aku sembah Allah. Ni tak kenal Tuhan, nak sembah Allah lagu mana ni? Jadi kena kenal Allah. Maka nak jalan nak kenal Allah tu ialah dengan belajar ilmu usuluddin. Sebab tu dia kata faedah ilmu ni beruntung. Dunia beruntung, akhirat beruntung. Lagu mana beruntung dunia? Dunia ni bila kita kenal Allah Ta'ala ni tenang hidup kita. Kerana dia dapat kemenangan. Orang tak boleh tipu kita ni, tak boleh tipu. Orang tak boleh tipu. Orang nak tipu dengan pahaman sekular, nak tipu dengan pahaman liberal, nak apa, tak boleh tipu kita. Tak boleh pengaruhi kita. Pasal kita menang. Kita beruntung. Kemudian di akhirat, apa dah kemenangan kita, keuntungan kita? Dapat capai syurga. Dan sejahat mana orang beriman ni bila dah mati, sampai ke syurga juga. Orang beriman, orang kenal Tuhan, minum arak, nak tak semaya. Tapi kalau ada sedetik iman ataupun sebesar zarah iman dalam hati dia, akan klik ke syurga. Tempat asal dia mula. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah pentingnya ilmu usuluddin. Okey, baik. Dan agama itu ibarat daripada perhimpunan segala hukum yang dihantarkan dia kan hukum oleh Allah Ta'ala bagi segala hamba Allah yang mukallaf, yang menanggung beban.
atas lidah Rasulnya, Rasul Allah, yang membawa akan mereka itu, mereka hamba mukallaf tu, kepada kebajikan yang kekal. Jadi kita masuk pula ta'arif agama ni. Jadi saat ni kita bincang ta'arif tauhid. Jadi dalam ta'arif tauhid itu dia ada. Dia kata barang yang dibangsakan kepada agama tadi ni. Jadi apa dia agama tu? Dia huraikan mari. Dia kata dan agama itu ibarat satu sebutan, satu ungkapan daripada perhimpunan segala hukum. Jadi agama ni hukum. Kalau tauhid tadi i'tikad, keyakinan. Tapi agama ni apa dia? Agama ni hukum. Agama ni hukum. Jadi perhimpunan segala hukum. Hukum mana ni tuan-tuan? Hukum syar'i lah, hukum syarak. Hukum taklif dah. Ada wajib, sunat, mustahil, haruh, makruh, haram. 5 perkara hukum tu, hak tu lah orang panggil agama. Hak tu orang panggil agama. Jadi kita ni orang yang beragama bila kita duduk atas hukum hak 5 ni. Dan tuan-tuan kena ingat bahawa 5 hukum ni dia tak akan cerah tangga dengan kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita ambil contoh yang mudah lah. Kita makan nasi. Ada hukum ke tak? Ada lah nak. Apa dia hukum dia? Harus. Tak makan 2 hari dah. Nak. Hukum dia wajib. Sebab kalau tak makan membahayakan nyawa kita. Semaya. Nak. Semaya subuh, semaya zuhur. Ada hukum tak? Ada hukum. Nah, hukum dia wajib. Jadi nak rakyat kata agama ni adalah duduk atas hukum hakam yang 5 saat ni. Kalau orang tu orang beragama, dia kena perhati molek bahawa kehidupan dia hari-hari ni benar-benar duduk atas hukum. Duduk atas hukum Allah Ta'ala. Jangan bergelecoh. Setiap benda kita nak buat tu, berasa nak ambil benda ni, tengok hukum gapo dulu. Jangan gaduh lagi ni. Kalau kata nak ambil barang kita, ambil. Hukum dia harus muka hak kita. Tapi kalau dia ambil wah mak tiar orang, tak ayat tuan dia gapo hukum. Hukum dia haram. Jangan dia buat haram. Jadi tu orang beragama. Setiap masa dia duduk atas hukum Allah Subhanahu Wa Taala dan dia jaga hukum hakik Allah Taala. Agama ni bukan semaya, bukan puasa. Semaya dan puasa tu dia panggil perkara yang berkait dengan agama. Perkara yang berkait dengan agama. Kita ngaji ni pun dia panggil perkara yang berkait dengan agama, pengajian tu. Adapun agama tu sendiri melibatkan hukum yang kita buat sana. Okey, baik. Kemudian mana saat ni? Ni perhimpunan segala hukum yang dihantarkan dia kan hukum saat ni oleh Allah Ta'ala. Jadi hukum tu mari mana kita buat sendiri ke? Tak. Hukum tu dihantar oleh Allah Ta'ala bagi segala hambanya yang mukallaf. Mana? Tuhan hantar hukum saat ni kepada kita semua hamba Allah Ta'ala yang mukallaf. Yang mukallaf tu lagu mana? Mukallaf yang akil balik, yang selamat panca indera, tidak pekak, tidak tuli sekaligus, maka mukallaf dia. Akil mana cerdik, tidak bodoh, tidak gila. Balik siapa umur, sama ada siapa dengan mimpi ataupun siapa dengan cukup umur. Jadi orang yang cukup umur, orang yang akil, orang yang selamat panca indera dia adalah orang yang mukallaf. Maka bila dia tu orang mukallaf, maka hukum kena atas diri dia. Sebab tu orang panggil hukum taklifi. Sebab hukum saat ni dia kena atas orang mukallaf. Hak kata wajib, sunat, haram, haruh, makruh tu dia kena atas mukallaf. Tak kena atas orang gila. Kita tengok orang gila pergi berok atas masjid. Kita kata jahatnya menata ni, kita tak supah ke dia. Memang perbuatan mungkar dia buat tu. Tapi berdosa ke dia? Tak, dia tak berdosa. Dia tak berdosa pasal apa? Sebab dia bukan mukallaf. Tak sakut dosa pahala atas diri dia.
Supaya juga anak kita kecil-kecil ni. Hak umur 6 tahun, 7 tahun, kata-kata tak balik. Dia buat gapo-gapo sekalipun tak ada menanggung dosa pahala atas diri dia. Pasal dia bukan mukallaf. Dia tak sampai umur lagi. Jadi, orang hak sampai umur, orang hak cerdik dan akil, hak selamat panca indera ni, supaya kita belakang ni adalah dalam golongan mukallaf, mana wajib kita duduk sehari-hari di atas hukum agama. Kena jaga hukum agama sana. Okey, baik. Atas lidah Rasulnya. Ni atas ni haraja. Takluk mana ni? Okey, setiap haraja dia ada takluk dia. Jadi haraja ni takluk dia kepada dihantarkan dia. Jadi kita kata dihantarkan dia atas lidah Rasulnya. Dihantarkan dia kan agama saat ni atas lidah Rasulnya, Rasul Allah yang membawa akan mereka itu mana? Segala hamba yang mukallaf itu kepada kebajikan yang kekal. Maknanya bila orang pergi dengan hukum hakikat agama, orang tu orang panggil orang yang beragama. Jadi kalau dia pergi dengan hukum hakikat agama, dia bawa kepada kebajikan, kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Gitu nah. Jadi kalau orang jaga hukum, orang tu orang yang dapat kebaikan. Sebab hukum Allah Ta'ala ni dibina di atas maslahat, di atas kebaikan semua pihak ni. Contoh kita kata, kalau kita perhati apa Allah Ta'ala larang daripada berzina, kan berzina ni sedap. Apa Tuhan larang? Ada kebaikan lah tu. Sebab kalau berzina juga, hasil dia anak tu tak kena pok, anak tu anak haram, dan anak tu mana kehidupan dia dalam keadaan emosi terganggu dan sebagainya. Kesian ke dia tak bersalah. Jadi agama sekat awal lagi jangan berzina. Mana hukum agama kata haram zina tu bawa kepada kebaikan. Contoh kata haram minum arak. Minum arak sedap. Sebab tu kita tengok Mak Saleh tahu minum arak sedap. Khayal, mabuk. Tapi apa yang Tuhan larang juga dia tu ada maslahat, ada kebaikan. Kebaikan dia antaranya nak elak daripada rosak akal. Bila dia mabuk ni, dia tak kira dah. Bini orang, bini dia supa je. Dia tak khabar dah. Jadi, Islam dia sekat awal lagi. Maka dia sekat sana ni dengan hukum haram. Manakala hak wajib pula ada kebaikan dia, wajib semaya. Ada manfaat besar semaya tu kalau orang kaji ikut sahih pula semaya daripada takbir sampai ke salat penuh dengan kebaikan belaka. Kok sahih, kok mana pun ada kebaikan belaka kalau kita kaji setiap hukum hakikat agama ini. Tuan-tuan sekalian. Okey, jadi kalau orang pergi dengan agama, makna orang pergi dengan hukum. Bila orang tu pergi dengan hukum, maka orang tu jadilah orang yang baik. Orang yang mulia. Jadi puan kata saat inilah bahawa agama ni adalah hukum. Apabila dia hukum, maka dia tak putus atas diri kita. Maka kalau orang kata ada perbuatan dia yang tak melibatkan agama, tak kena. Contoh kata, kita jangan ambil agama letak dalam ekonomi. Tak boleh. Ekonomi pun agama. Sebab dalam ekonomi itu dia ada halal haram juga. Bab politik kita kata ada agama, ada halal haram, bukan sebarangnya. Hatta dalam bab agama ni nak masuk jambai berak pun ada peraturan lagi sah ke politik, sah ke bernegara ekonomi ke apa, masuk jambai. Nak berak masuk jambai, ada peraturan masuk kaki kiri, sebelum masuk baca bismillah dulu, minta berlindung dengan Allah Ta'ala, baca doa dulu. Kemudian keluar jambai pula, tubik kaki kiri, ada doa-doa dia. Itu peraturan yang Allah Ta'ala buat. Itulah agama. Jadi kita sebagai Muslim ni tak lepas daripada agama. Tidak Muslim sajalah, orang kafir pun mukallaf maka dia sebenarnya dalam keadaan dia kena patuh kepada agama. Jadi agama tu kepada dia perhimpunan sekalian
hukum. Okey, baik. Okey, kita pergi habis sikit lagi. Dan segala tanda agama 4. Segala tanda agama itu 4. Tanda kata agama tu, kalau orang ada tanda ni, mana orang itu orang beragama ni. Ada 4 perkara. Mana 4 perkara? Pertama, sah i'tikad. Itu tanda beragama ni. Tanda beragama yang pertama sekali dia kena sah i'tikad. Ini penting ni. Hamba garis sikit supaya tuan-tuan ambil. Tanda agama yang pertamanya dia kena sah i'tikad. Gapo dia sah i'tikad tu lagu mana? Iaitu sah i'tikad itu jazam dengan barang yang diiktikadkan dia dengan barang oleh ahlus sunnah, yakni wal jamaah. Nombor satu sekali, kalau kita ni orang beragama, kena cek molek. Nombor satu, i'tikad kena betul. Kalau demo tak tahu betul dak i'tikad, jangan dok ngakulah orang agama, jangan ngaku. Jadi yang pertama sekali nak tahu demo tu ada agama ke tak, i'tikad tu biar betul. Biar sah dulu i'tikad. Lagu mana tu? Iaitu jazam dengan barang yang diiktikadkan dia oleh ahlus sunnah. Mana jazam ni apa dia? Kemah keming. Jazam maksudnya pegangan hati yang kejap. Itu jazam. Pegangan hati yang kejap. Hamba hurah sikit ni. Jadi jazam ni, jazam adalah pegangan hati yang kuat. Mana bila sebut kata jazam ni, dia ternafilah. Ternafi waham. Ternafi waham. Ternafi juga syak. Ternafi nah. Tidak ada syak. Dan ternafi juga apa dia? Zon. Okeylah, zon. Jadi itulah yang kita panggil jazam. Waham ni apa dia? Waham ni ialah kepercayaan yang sikit saja. Ibarat kata kita percaya 30% ya kepercayaan kita. Syak ni sama tengah, 50%. Percaya 50% tak. Manakala zon ni dia berat alik percaya. Kita tak 80% lah kita tak. Tak sapalah kita hak jazam. Jazam ni dia kena bulat betul-betul. Dia kena 100%. Itu baru kata jazam. Percaya kata Allah itu berkuasa. Mana kena yakin sungguh, kena hati ni betul-betul tekad, betul-betul bulat kena kata Allah tu berkuasa. Kena pegang lagu tu. Kalau rasa zon, aku rasa Allah berkuasa. Rasa. Zon tu rasa. Aku rasa Allah berkuasa. Tak sih. Tidak beriktikad lagi lagu tu. Ataupun syak. Ragu. Yalah ke Allah ni berkuasa ataupun tidak. Duk main yalah ke tak. Itu syak. Kalau waham ni pula berat alik dak. Allah dak kuasa berkali, dak kuasa. Jadi berat alik dak, dia panggil waham. Jadi sama ada waham, syak ataupun zon sekalipun, dalam i'tikad dia tak pakai belaka ni. Sebab i'tikad dia kena jazam. Dia berbeza dengan fiqh, tuan-tuan sekalian. Ni kita kena ngaji ni ni. Fiqh, kebanyakan hukum fiqh dibina atas zon. Kita pergi dalam hutan nak semayang, nak cari kiblat. Kita zon je, tengok tari atas, tengok akar pohon kayu, kita agak-agak kan. Kita semayang kot tu. Sah kau semayang sah. Dia padan dengan zon. Kita hadap kiblat hari ni bukan betul-betul hadap kiblat. Kita zon je, kita prasangka bahawa kau ni kiblat. Manakala lari sikit sebanyak pun tak apa. Dalam fiqh zon dipakai lagi, tapi masuk bab akidah ni, zon ni out. Kita tak pakai dah ni. Yang kita kena pakainya jazam 100%. Dia tak boleh kurang pada 100%. Mana kena hati dia kena bulat betul. Menerima. Kena i'tikad betul benar tanpa ada sedikit pun keraguan.
Itulah yang dikatakan i'tikad yang betul, i'tikad yang sah. Kemudian pula i'tikad yang betul saat ni itu diiktikadkan dia oleh ahli sunnah wal jamaah. Kalau i'tikad tu kita jazam dah, bulak molek dah, tetapi bercanggah dengan ahli sunnah. Hamba yakin dah Tuhan duduk di langit. Yakin Tuhan duduk di langit. Betul ke dia yakin? Dia mau kata mampu aku yakin lagi. Tu jazam tu. Tapi jazam atas benda salah. Jazam atas benda yang bukan ahli sunnah. Tidak sah i'tikad. Ataupun macam orang Nasara, Yahudi. Orang Nasara nak i'tikad dia. Orang Nasara dia i'tikad kata Isa anak Isa bin Maryam ni anak Allah Taala. Pula nah. Dia i'tikad Trinity, konsep Trinity. Betul ke lagu tu? Salah. Tapi dia yakin ke tak? Yakin. Yakin 100%. Dia mau tak pisah tekuk dia sekalipun dia tak akan buat pegangnya dia. Mana jazam. Tapi jazam atas benda salah. Maka lagu tu orang tak panggil sah i'tikad. Yang pertama nah. Kemudian yang kedua, benar qasak. Benar qasak. Benar qasak iaitu menunaikan ibadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tengok sikit nota kaki dia ni. Comel kita ambil. Dia kata qauluhu menunaikan ibadah dengan ikhlas, artinya mengerjakan ibadat tadi serta ikhlas niat. Gapo ikhlas ni? Ikhlas makna bersih nah. Bersih hati. Bersih hati. Jadi ikhlaskan niat bagi Allah Taala dengan bahawa tiada disekutukan pada ibadat itu akan yang lain daripada Allah Taala. Dalam hati dia tu hanya Allah semata. Dia tak berkongsi dengan hak lain dah. Aku semaya kerana Allah. Bukan kata kerana tok tua aku suruh dak. Ataupun bukan kerana Allah campur dengan tok tua sekali dua-dua. Bukan. Hak naknya ikhlas kerana Allah semata-mata nah. Kerana Allah semata-mata. Firman Allah Taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Faman kana yarju, barang siapa yang mengharapkan liqa'a rabbih, bertemu Tuhannya, falyamal 'amalan shalihan, hendaklah dia beramal dengan amalan yang baik, amalan yang soleh. Wala yusyrik, jangan syirik, bi'ibadati rabbih, dalam beribadah kepada Tuhannya, ahadan, akan sesuatu. Jangan ada syirik walaupun sikit pun dalam kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, ayat Quran ni jelas kepada kita. Tuhan kata kalau mu harap nak jumpa dengan Tuhan, tak, kalau mu rasa mu ni nak mati dan mu akan bangkit semula, mu nak jumpa dengan Tuhan mu, amal comel. Semaya biar molek, puasa biar molek, segala amalan biar molek. Jangan syirik, jangan sekutu pada Allah. Jangan dia buat ibadah kerana manusia, kerana orang, jangan. Jadi kalau ada kita buat ibadah kerana orang, Allah ruginya. Sebab kita balik sesa nak jumpa Allah, nak bukan nak jumpa orang. Sesa mu aku dah. Orang yang buat amal kerana riak ni sesa, bila dia di akhirat sesa, bila dia tanya mana pahala akunya, Tuhan kata guana, mu pergi ambil dengan orang mu tunjuk ni. Contoh kata kalau kita semaya, tok tua kita suruh. Dia paksa kita semaya, dia tak paksa kita tak semaya. Kita tanya, ya Allah, mana pahala amal aku ya Allah? Mu pergi ambil dengan tok tua mu lah, aku tak sibuk. Tuhan jawab begitu nah. Pasal apa? Sebab mu buat amal saat ni bukan kerana aku, tapi kerana tok tua mu, kerana manusia. Jangan ada sekali-kali lagu tu. Okey, ada sikit perbahasan sini. Jadi yang ni rekah ni nah. Kalau nak panjang lagi kita boleh bahas lagi. Cuma kita atas dasar daurah ni kita ambil kalau kata benda-benda pokok, benda-benda penting.
Dan telah ikhtilaf ulama pada orang yang beramal. Jadi ulama kita khilaf, ulama kita selisih pada orang yang beramal yang menyengutui pada amalnya. Mana orang yang buat amal ada syirik. Murad dengan syirik ni apa dia? Syirik khafi. Ada riya' ke, ada takabur ke, ada ujub ke, benda melibatkan syirik dalam hati ni, syirik khafi. Hak tak nampak sana tu. Lagu mana pandangan ulama? Kalau kita semaya, kerana tok tua kita ataupun kerana mak ayah kita, ada pandangan ulama. Jadi ulama khilaf, ulama berselisih faham dalam masalah ni. Maka memilih Ibnu Abdissalam dan lainnya, lain daripada Ibnu Abdissalam, akan bahawasanya Ibnu Salam dia kata tiada baginya pahala sekali-kali. Nampak? Kalau kita semaya, ada kerana tok tua kita, ada kerana orang suruh, kita beri sedekah pun kerana orang suruh, kerana kita malu mata ke orang. Kita pergi semaya sejik, tak semaya sunat banyak sebab orang tengok belakang. Balik rumah tak semaya dah. Kalau ada lagu tu, maknanya bagi Syekh Abdul Salam ni dia kata tak ada pahala sikit pun, tak ada. Wal-iyazubillah, minta berlindung. Manakala bagi Imam Ghazali pula, dia memilih bahawasanya dengan iktibar sebab yang membangkitkan kepada amal itu. Bagi Imam Ghazali, dia tengok atas sebab apa yang mendorong kita pergi semaya saat ni. Sebab Allah betul ke sebab tok tua? Dia tengok atas sebab saat ni. Perkara yang membangkitkan, yang menggerakkan kita kepada buat amal saat ni. Maka jika adalah yang terlebih banyaknya pekerjaan agama, kalau dia sebab dia kerana Allah dah, maka dapat pahalanya, walaupun campur dengan kerana makhluk, tapi sebab utama kerana Allah, dapat baginya pahala dengan qadarnya. Contoh kata, kerana Allah dah nak semaya ni, tiba-tiba nak pergi semaya saat ni, tengok ada orang berasa nak tunjuk ke orang pula. Tapi hak qasak utama dia kerana Allah Ta'ala ada, cuma hak orang ni berakal mari. Jadi dapat pahala juga sekadar hak dia ikhlas kerana agama saat ni, kerana Allah. Itu bagi Imam Ghazali. Kalau bagi Syekh Abdul Salam kosong terus. Dia khilaf ulama dah ni. Atau yang terlebih banyaknya pekerjaan dunia. Dia ni kalau tak sabit kita tua tak semaya ni. Kerana Allah ada juga sikit, tapi kerana tok tua tu banyak. Maka bagi Imam Ghazali, tiada pahala baginya, tak ada pahala juga. Tak ada pahala. Jadi jangan adalah kita buat amal kerana orang. Itu syirik, syirik khafi. Tapi kata Imam Ghazali, jika bersamaan keduanya sama berat, antara kerana Allah dengan kerana manusia sama berat, ataupun kerana dunia sama berat, nescaya gugur keduanya. Sebab ada kaedah dalam bahasa Arab dia kata iza ta'arada tasaqata. Bila dia bertemburnya, dia jadi gugur, bercerai. Maknanya, kalaulah dia sama kuat, kerana Allah pun ada, kerana manusia pun ada duk campur, tak boleh gapo-gapo lah, gugur belaka. Gitu. Dan kita kena faham dalam buat ibadat ni tuan-tuan. Kadang-kadang kita ada juga kita buat ibadat kerana Allah dah. Tapi kadang-kadang yang membangkitkan kita kepada amalan itu dengan sebab nak kepada pahala, takut kepada seksa api neraka. Hak ni pun kalau boleh elok lah. Walaupun kalau kita kata kita buat amal kerana pahala itu masih dikira lagi. Tapi bila dalam masalah ni, alangkah baiknya kalau kita buat amal ni, kita serah 100% pada Allah Ta'ala. Jangan duk pandai kepada syurga, kepada pahala. Sebab semua barang tu makhluk. Syurga makhluk, neraka makhluk. Jadi buat amal ni, jangan duk telitah kata aku nak syurga, aku nak gua tu, nak gua ni, jangan. Jadi kita serah bulat-bulat amal kita. Ya Allah, aku persembahkan semaya, aku puasa aku ni kerana-Mu saja. Tidak kerana yang lain. Itu lebih comel lagi.
Hak tu lebih comel lagi. Jadi hak tu kena bincang bab tasawuf lah pula dah. Dia akhir huruf panjang lah. Okey. Dan kalam Ibnu Hajar dalam Hasyiah Idah kitab dia lah ni cenderung kepada dapat pahala dengan qadar qasad mutlak. Maknanya bagi Ibnu Hajarnya dapat pahala bila ada qasad. Tak kiralah qasad dia tu kerana Allah banyak ataupun kerana Allah sikit pun, asalkan ada qasad dia boleh pahala lah atas qadar tu. Dia berdalilkan dengan firman Allah, "Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal sebesar zarah sekalipun, walaupun sikit pun qasad kebaikan dia tu, khairan yarah. Dia akan dapat kebaikan yang diperlihatkan. Ini nota kaki dia lah. Okey. Jadi habis itu. Jadi kita ambil pula yang ketiga. Yang ketiga, ini kita buat lah. Takut ganggu. Okey, yang ketiga, tanda beragama yang ketiga ialah menyempurnakan janji, iaitu mengerjakan, iaitu ni janji, mengerjakan segala yang disuruh. Bila kita janji, ingat ke tak? Bila kita janji? Kita berjanji belaka. Tak kira demo orang Islam ke, orang kafir ke, demo janji dengan Allah Ta'ala. Demo janji. Demo janji mana? Demo janji di alam, dia panggil alam zarri ataupun alam arwah lah. Masa belum jadi lagi kita ni, masa benih alam sulbi lagi, ataupun dalam sulbi tu ada lagi, ada perjanjian dah. Nama tempat tu di Wadi Nu'man. Tempat kita janji ni. Gapo kita janji? Kita berjanji ketika berada di alam zari saat ni. Sebelum kita ni ada, Tuhan tanya kita. Tuhan kata, "Alastu bi rabbikum?" Tidakkah aku ni Tuhanmu? Tuhan tanya. Hak buat perjanjian itu ruh kita lah. Tak ada lagi dia. Tak masuk lagi. Kemudian, qalu. Jawab dianya, bala. Ya Tuhan, bahkan dia berjanji. Ada setengah kata syahidna, tambah pula syahidna, aku menyaksi ya Allah. Mana kata tiap-tiap kita ni, tak kira orang kafir ke orang Islam ke, ada perjanjian dulu. Ada perjanjian dulu. Semasa kita belum ada lagi ni, kita buat perjanjian dah dengan Allah Ta'ala. Perjanjian kita apa dia? Kita mengaku bahawa Tuhan tu adalah Tuhan kita dan kita ni hamba dia. Iaitu kita janji dengan dia, kita akan taat, kita akan patuh, kita akan buat segala yang dia suruh, tinggal segala yang dia larang. Kita berjanji dah dengan Allah Ta'ala dulu. Cuma masalahnya bila ruh kita ni dah masuklah jasad, dia terhijab. Tambah-tambah jasad saat ni tidak dibimbing dengan agama, dah bergelomeng dengan dosa. Dia terhijab dah, tak nampak dah janji kita saat ni. Maka nak boleh nampak janji tu balik, dia kena ngaji, dia kena balik kepada Allah Ta'ala. Barulah kita khabar bahawa kita pernah berjanji dulu dengan Allah Ta'ala dulu. Jadi orang yang mengaji, orang yang belajar agama ni, belajar akidah ni, nak bawa balik supaya dia ingat janji dia janji dia dulu dengan Allah Ta'ala bahawa dia akan taat segala perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiba-tiba kita ni, walaupun dah berjanji, Tuhan bakit kita atas muka dunia ni, kita lawan dia pula. Wal'iyazubillah. Tuhan suruh semaya, tak suruh semaya. Tuhan suruh puasa, tak suruh puasa. Kita lawan Allah Ta'ala. Okey. Dan yang keempat, ketiadaan melampaui sangkat. Sangkat ni mana had, batas. Mana kita tidak boleh melampaui batas. Jangan langgar tara, Kelantan kata. Jangan langgar tara. Iaitu meninggalkan segala yang dilarangkan. Jadi tara kita ni apa dia? Tara kita ni boleh buat gapo sekarang, jangan masuk tempat larangnya. Bila kita masuk pergi tempat larangnya, tu langgar tara. Jadi nak semaya-semayalah, nak makan-makanlah, nak berjalan-berjalanlah, nak tidur-tidurlah. Tapi benda hak Tuhan larang jangan dibuat. Sebab hak larangnya saat ni adalah tara yang kita kena berhenti setakat itu dah.
Okey. Itulah. Dan melengkapi agama itu atas 3 perkara, iaitu Islam dan iman dan ihsan. Setakat tu dulu insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.